Kejayaan penganjuran persidangan BIWWEC 2024 pemangkin kepada masa depan Sarawak dalam pengurusan air lestari di rantau ini. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Foto, terima kasih. Pameran dan persidangan air dan air kumbahan antarabangsa Borneo BIWWEC 2024 disifatkan sebagai platform penting bagi Sarawak dalam memperkukuhkan kepimpinan pengurusan air yang lestari di rantau ini. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari ini berjaya menarik 1,900 perwakilan serta menampilkan 60 penceramah terkemuka antarabangsa berkongsi penyelesaian inovatif berhubung cabaran kritikal berkaitan air dan air kumbahan. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, kejayaan penganjuran persidangan ini turut meletakkan Sarawak sebagai peneraju serantau dalam sektor tersebut. Ianya juga telah menjadi pemangkin kepada masa depan Sarawak dalam pengurusan air dan air kumbahan di rantau ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada majlis penutupan BIWWEC 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pagi tadi. Beliau turut menegaskan bahawa ucap pertama yang disampaikan Pengarah Eksekutif Persatuan Air Antarabangsa IWA, Profesor Dr. Kala Vairavamurthy yang menekankan kepentingan infrastruktur pintar dan berdaya tahan untuk menangani kekurangan air global adalah selari dengan visi Sarawak dalam pembangunan lestari. Projek Jalan Banting Gunung Lesong Engkeranji di Seri Aman dijangka siap sepenuhnya suku pertama 2027. Adun Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang berkata pembinaannya memudahkan penduduk berurusan di kawasan pentadbiran mereka di Lingga serta memendekkan perjalanan mereka ke Kuching. Dalam pada itu, penduduk juga dapat mengusahakan tanah mereka yang terbiar dengan adanya jalan berkenaan. Beliau bercakap selepas menyempurnakan pecah tanah pelaksanaan projek itu di Seri Aman. Projek seliaan Agensi Pembangunan Seri Aman tersebut bernilai 80 juta ringgit itu menghubungkan jalan dari Banting ke Gunung Lesong dan Engkeranji sepanjang 7 km. Ianya dilaksanakan dalam tempoh 30 bulan dan dijangka siap Mac 2027. Baik, Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, PENS, khususnya di bahagian Samarahan perlu komited dalam membudaya dan mengukuhkan nilai integriti dalam pentadbiran. Residen bahagian Samarahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang berkata, penjawat awam di Sarawak sering diingatkan kepentingan pembudayaan 6 nilai bersama iaitu integriti, profesionalisme, berorientasikan hasil, baik hati dan prihatin, semangat berpasukan serta sikap kesegeraan dan semangat sepunya. Katanya integriti boleh secara langsung atau tidak langsung menjadikan atau memecahkan situasi politik, ekonomi dan sosial sesebuah negara. Integriti yang lemah boleh membawa kepada tadbir urus yang buruk dan dari situ boleh membawa kepada prestasi ekonomi yang memusnahkan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Hari Integriti Pentadbiran Bahagian Samarahan 2024 semalam. Tambahnya, warga pentadbiran Bahagian Samarahan daripada pelbagai jabatan mempunyai matlamat bersama menegakkan integriti dan mengekalkan amalan tadbir urus korporat yang baik. Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad hari ini menyerahkan sumbangan zakat berjumlah RM525,200 kepada Majlis Islam Sarawak menerusi Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Sain Nur Salwa Sani berkata, zakat 2023 tersebut diagihkan bagi pembangunan seluruh asnaf di negeri ini. Baitulmal Sarawak dan ini dilakukan melalui pengurusan syariah Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan tujuan zakat diberikan pada tahun ini khususnya kepada tabung Baitulmal Sarawak adalah untuk pembangunan asnaf di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching. Sainur Salwa yang mengetuai delegasi tersebut kemudian menyerahkan zakat tersebut kepada pihak pengurus besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili yang disaksikan oleh Premier Sarawak. Kerajaan Sarawak telah mengambil pendekatan Whole of Nation dengan menjalinkan kerjasama yang erat dengan semua pihak untuk bergerak sebagai rakan strategik.
Adun Katibas Lidam Asam berkata Kerajaan Sarawak bertanggungjawab merangka hala tuju strategi dan inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Ujarnya pihak swasta dan badan bukan kerajaan memainkan peranan dalam menggerakkan strategi yang dirangka secara tidak langsung melibatkan rakyat Malaysia dalam setiap usaha tersebut. Matlabatnya memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat, memperkasa perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan, kawalan kesihatan kendiri dan meningkatkan kebersihan persekitaran. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS 2024 di Rumah Radiah Nanga Sesibau, Katibas. Saudara, Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Lunduk bersiap sedia untuk menghadapi monsun Timur Laut. Sehubungan itu, Residen Bahagian Kuching, Dayang Joanita Azizah Abang Morshidi telah melakukan lawatan ke PPS Daerah Lunduk, merangkumi PPS di Pasir Tengah, Kampung Sebakok, Paun dan Sebat bagi meneliti keadaan dan keperluan di setiap pusat tersebut untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan, terutamanya banjir. Dalam pada itu, beliau menasihatkan agar setiap kampung melengkapkan profil masing-masing serta mewujudkan pasukan sukarelawan di peringkat kampung bagi membantu dalam situasi kecemasan. Beliau turut mengingatkan penduduk supaya sentiasa menjaga keselamatan diri dan bersiap sedia menghadapi musim monsun Timur Laut yang bakal melanda. Semua PPS yang dilawati dilengkapi dengan kemudahan asas yang mencukupi bagi menampung sejumlah penduduk yang terjejas. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching.